Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 30 Julai 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Semua pengangkutan asing termasuk dari Sarawak mesti memenuhi semua kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam sebelum dibenarkan memasuki negara itu. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin pada Khamis memperjelaskan mengenai perkara terbabit berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan Kerajaan Brunei pada 26 Julai 2021. Katanya Konsulat Jeneral Negara Brunei Darussalam di Kuching telah mengesahkan saringan antigen rapid test ART akan diberikan secara percuma kepada pengangkutan asing di sempadan Brunei dan hanya individu yang keputusan ujian saringannya negatif sahaja dibenarkan masuk. Justru semua pengangkutan berdaftar asing dan pengembara penting essential travellers dari Sarawak perlu mengambil perhatian serius berhubung syarat terkini kerajaan Brunei itu yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penularan jangkitan import COVID-19. Jelas Datuk Lee ujian RT-PCR juga perlu negatif dalam tempoh 2 minggu bagi pengusaha pengangkutan, manakala untuk bukan pengangkutan pula hanya sah dalam tempoh 72 jam. Selain itu, permit rentas sempadan yang dikeluarkan Kerajaan Brunei juga perlu disertakan di samping wajib mendapatkan 2 dos vaksin COVID-19. Justru semua pengangkutan berdaftar asing termasuk dari Sarawak dinasihatkan untuk memeriksa laman sesawang www.moh.gov.bn terlebih dahulu atau menghubung Health Advice Line 148 pada waktu pejabat untuk keperluan terkini sebelum memohon memasuki negara Brunei. Berita diteruskan dengan Kerajaan Sarawak mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO di Sarawak dalam membantu golongan yang memerlukan. Bercakap semasa menerima kunjungan hormat daripada Sarawak Blessed Church di pejabatnya pada Khamis, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu Kerajaan Sarawak menghargai sumbangan NGO yang membantu Kerajaan Sarawak membekalkan bantuan kepada mereka yang terjejas susulan penularan wabak COVID-19. Tambah beliau, selain daripada Sarawak Blessed Church, terdapat banyak lagi NGO lain seperti Hopeless di bawah Persatuan Kebajikan Harapan Kuching, Kuching Food Aid dan Majlis Perbandaran Kota Samarahan Municipal Council MPKS yang bekerjasama dengan 10 pasaraya di Kota Samarahan bagi memberi sumbangan bekalan makanan. Tapi kali ini disebabkan lockdownnya, 1,400 melibatkan 1,475 buah kampung dan rumah panjang atau kawasan. So 20.4 million, 20,427 dan 54 sen. So that's the amount of money that government has spent to provide assistance to those in lockdown areas. Sementara itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Sarawak Blessed Church apabila sukarelawannya yang terdiri daripada belia muda mahu melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. I would like to congratulate, saya ingin ucapkan tahniah kepada Sarawak Blessed Church sebab saya mendapati bahawa ahlinya terdiri daripada orang muda. And I always feel very, saya merasa senang hati melihat apabila sukarelawan terdiri daripada orang muda, dan ini adalah satu gambaran yang baik untuk masa depan Sarawak apabila orang muda Sarawak didapati prihatin dan mahu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan, volunteerism, membantu orang yang memerlukan bantuan. Berita seterusnya, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Samarahan telah mengadakan majlis ringkas bagi penyerahan siap longkang konkrit Kampung Tanjung Kelaso pada Rabu. Simbolik penyerahan dilakukan penolong jurutera JPS bahagian Samarahan Muhammad Osman Batni alias Batni kepada Ketua Kampung Tanjung Kelaso Akub Bahar dan disaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladeris. Projek pembinaan longkang konkrit sepanjang 225 meter itu merupakan projek transformasi luar bandar RTP yang mula dilaksanakan pada 5 April lepas dengan kos RM177,345 dan siap sepenuhnya lebih awal dari jadual yang ditetapkan.
Ini merupakan projek kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia KPLB melalui program ameniti sosial PAMS. Dalam perkembangan lain, Aula bersama Pejabat Residen Bahagian Samarahan, Pejabat Daerah Sejaya, Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Samarahan serta Jabatan Tanah dan Ukur JTS Bahagian Samarahan telah meninjau dua tapak RTP iaitu projek Bina Baru Jalan Kampung Sungai Bundong sepanjang 300 meter dengan kos RM100,000 dan projek Bina Baru Dewan Terasi Iban yang berjumlah RM200,000. Selanjutnya, projek membina parit konkrit sepanjang 500 meter membabitkan kos RM200,000 di Kampung Semera Masjid telah siap dibina. Projek tersebut merupakan sebahagian dari projek transformasi luar bandar RTP bahagian Samarahan yang dikawal selia Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Samarahan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo telah menyerahkan projek itu kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Semera Masjid dalam satu majlis ringkas anjuran Pusat Khidmat Dun Sadong Jaya pada Rabu. Menurut Aidil, dengan adanya sistem peparitan yang sistematik, masalah air yang bertakung boleh mendatangkan persekitaran yang tidak baik telah dapat diatasi selain menyelesaikan kejadian banjir kilat ketika musim hujan. Berita diteruskan dengan program Ziarah UKAS. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meneruskan misi menyantuni seramai 50 penerima yang terdiri daripada warga emas, orang kelainan upaya OKU dan individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di kawasan Bukit Balau baru-baru ini. Melalui program Ziarah UKAS, bantuan berupa makanan, pelitup muka dan cecair pembersih tangan telah disumbangkan kepada penerima yang disenaraikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan, Datuk Mbong Dagang bertempat di Rumah Kaya Sebu sebelum pengagihan diadakan ke setiap rumah di kawasan itu. Sementara itu, Datuk Mong turut menyumbang kerusi roda dan tongkat kepada 3 orang penerima yang memerlukan bantuan berkenaan. Dalam ucapan ringkasnya, beliau merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada UKAS atas usaha murni yang dilaksanakan bagi membantu mengurangkan tekanan serta bebanan masyarakat pada ketika ini. Beliau juga mengumumkan peruntukan projek transformasi luar bandar Sarawak RTP tahun hadapan bagi membaik pulih rumah panjang raya Sebu Ulu sebanyak RM150,000 dan membaik pulih rumah Kelon Sibu sebanyak RM80,000. Laporan selanjutnya. Pelbagai pendekatan telah dilakukan Kerajaan Sarawak bagi mempercepatkan pemberian vaksin COVID-19 kepada rakyat. Menurut pengurus projek Pusat Pemberian Vaksin PPV Majma, Mildred Vun, ketika ditemui wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS di PPV Dewan Majma Kuching pada Khamis, ia merupakan hasil kerjasama di antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Ya, so program vaksinasi saya rasa telah berlangsung dengan sangat-sangat cepat dengan usaha Kerajaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan juga KKM dan semua jabatan di Sarawak, terutamanya pejabat residen Kuching dan pejabat residen dan pejabat daerah. Ya, saya rasa kalau kita teruskan usaha kami yang berlangsung sekarang, memang kami akan mencapai herd immunity. Sekarang cabaran ialah untuk sampai kepada mereka yang tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai MySejahtera. So kami betul-betul mohon kepada semua penduduk Sarawak, kalau kamu tahu siapa-siapa yang belum mendapat vaksinasi untuk walk in, terutamanya di Kuching, boleh walk in di stadium atau menghubungi nombor yang diberi oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Berikutan penularan kes COVID-19 yang masih membimbangkan di Sarawak, kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR terus digunakan bagi memastikan pelajar tidak terlepas dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya mereka yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Tinjauan wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang mendapatkan maklum balas dan pendapat orang ramai di kawasan pinggir bandar di Kuching pada Khamis, rata-rata mereka menyuarakan kekurangan masa dan akses internet yang lemah menyukarkan proses PDPR. Bagaimanapun tidak dinafikan pelbagai inisiatif lain telah dilakukan pihak sekolah dan ibu bapa bagi memastikan pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Sebagai seorang guru, PDPR memang patut disambung kerana keadaan semasa
nampaknya kes COVID ni semakin meningkat, jadi perlu diteruskan. Kerana itu saja cara untuk kita memberi ataupun mengajar murid-murid yang ada di sekolah. Tetapi banyak masalah lah yang timbul, terutamanya penyertaan pelajar, kemudian alokasi pelajar tersebut. Banyaklah perkara yang perlu dipertimbangkan. Okey, harapan saya sebagai seorang guru, ibu bapa harus memberi kerjasama lah, terutamanya dalam membekalkan internet kepada pelajar. Tetapi kalau pelajar yang tinggal berhampiran dengan sekolah, pihak sekolah ada meletakkan kata-kata soalan latihan dan ujian di sekolah. Boleh dia ambil, ada setengah sekolah dia akan letak di pintu gate, di mana jaga sekolah akan tolong untuk membantu mengedar kata-kata tersebutlah kepada pelajar ataupun ibu bapa lah. Okey, pengalaman kami masa PDBA, masalah internet sekda. Siapa-siapa yang sekda internet boleh ambil kertas ataupun maklumat pakai belajar dekat sekolah. Pan kami supaya kes COVID-19 tu menurun, supaya kami orang dapat ke sekolah. Kes kami sebagai frontliner dan juga bekerja, susah untuk kata orang menjaga, meneman anak mek lah yang berusia 8 tahun untuk belajar secara online. Jadi mun kami ada masa, kami akan ngajarnya. So jadi kami berharap lepas tu sekda COVID cepat-cepatlah hilang, supaya sesi persekolahan kita dapat teruskan seperti biasalah. Yang penting jaga SOP. Kami berharap masyarakat semua jaga diri, stay safe, stay home, supaya benda tu si merebak. Jadi sesi persekolahan kita berjalan seperti biasa. Ya je harapan kami. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 582 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 75,793. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis, pecahan kes mengikut daerah adalah seperti berikut. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 5 kluster baharu, iaitu kluster Kampung Payamebi Kuching, kluster Kampung Kuop Kuching, kluster Kampung Senari Kuching, kluster Telaga Air Kuching dan kluster Sungai Mangga Simunjan. Manakala 5 kluster telah tamat setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari seperti tertera. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa lokasi berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fida Ihanan dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.